Berita menarik hari ini di Soka.com, Sabtu 9 Oktober. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 6 juta ringgit untuk pakej rangsangan ekonomi kepada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM. Pakej berkenaan diperuntukkan bagi membantu golongan muda yang diberhentikan dan mereka yang kehilangan sumber pendapatan susulan penularan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata pakej itu adalah antara inisiatif yang diambil kerajaan negeri dalam belanjawan pada tahun ini dalam menangani cabaran pandemik berkenaan. Katanya pandemik itu bukan sahaja menyebabkan kesukaran dalam ekonomi tetapi juga masalah sosial, kesihatan dan pelbagai masalah lain terutama yang mempengaruhi pembangunan belia dan modal insan. Haji Ji berkata bagi peringkat persekutuan, kerajaan sudah melancarkan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan kesukaran yang dihadapi oleh rakyat termasuk pelanjana semula ekonomi negara atau penjana berjumlah 35 bilion ringgit. Katanya antara inisiatif penjana termasuk program subsidi upah untuk mempromosikan pengekalan pekerja dan mengurangkan pemberhentian pekerja, pengambilan dan latihan bantuan untuk perniagaan. Sementara itu, kerajaan negeri menghargai sokongan wakil rakyat bebas terhadap usaha kerajaan melaksanakan agenda pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bebas dapat membantu Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS memberi tumpuan kepada usaha melaksanakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Haji Ji turut diminta mengulas pengumuman Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob yang keluar Parti Warisan Sabah semalam. Katanya perkara itu adalah hak demokrasi ahli politik di negara ini. Seterusnya, kerjasama orang ramai dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sangat penting bagi mencapai sasaran imuniti kelompok di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, pada masa sama pihak kerajaan juga mengambil langkah proaktif memberi vaksin kepada rakyat. Katanya menerusi langkah itu, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menghantar pasukan tambahan ke daerah dikenal pasti mempunyai rekod peratusan vaksinasi rendah. Beliau berkata ia adalah antara inisiatif berterusan kerajaan negeri untuk memaksimumkan pemberian vaksin di negeri ini. Menurutnya, pencapaian pemberian vaksin ini menjadi syarat peralihan dari fasa pandemik ke fasa endemik. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai agar menyambut seruan untuk mendapatkan vaksin bagi melindungi diri dan semua. Syahelmi berkata demikian ketika ditemu bual selepas menyempurnakan program Kembara Prihatin bersama Jabatan Kebajikan Malaysia Sabah di Kampung Ketiau pagi tadi. Dalam program itu, Syahelmi juga berpesan kepada pemimpin masyarakat agar mengemaskini data golongan sasar di kawasan masing-masing. Beliau berkata ia bagi mengelak kejadian nama penerima yang layak tercicir daripada menerima bantuan. Berita seterusnya, pasukan polis marin PPM berjaya merampas pelbagai jenis rokok bernilai RM160,732 dalam operasi di kawasan hutan bakau berhampiran Kampung Puyut, Lahad Datu semalam. Pegawai pemerintah Markas Operasi PPM Lahad Datu, Superintendent Gan Pin Singh berkata, semua rokok berkenaan ditemui disembunyikan di dalam sebuah kanvas yang dipercayai tempat penyimpanan barang salah. Katanya selepas beberapa minit intipan dilakukan, tiada sebarang penampakan pergerakan atau individu di kawasan berkenaan. Menurutnya, kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Sehubungan itu, Gan berkata PPM Wilayah 4 Sabah sentiasa mengalu-alukan maklumat daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang secara terus ke talian 24 jam. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menafikan beliau merelakan atau merestui tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob keluar parti. Ahli Parlimen sempurna itu menegaskan beliau hanya mengetahui tindakan Dr. Yusof itu pada malam kemarin ketika masih di Kuala Lumpur kerana menghadiri persidangan Parlimen. Sementara itu,
Muhammad Syafi berkata warisan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Dr. Yusuf Yaakob berikutan tindakannya mengumumkan keluar parti itu. Jelasnya tindakan itu sama seperti yang dilakukan terhadap adun sebatik Hasan E. Ghani yang keluar daripada warisan pada Februari lalu. Katanya surat aku janji yang dibuat Dr. Yusuf beserta dengan video mengenai perkara itu yang dibuat selepas dipilih menjadi calon warisan pada pilihan raya negeri September tahun lalu akan dijadikan rujukan. Mengulas lanjut, Muhammad Syafi berkata, surat aku janji taat setia kepada parti yang ditandatangani adun warisan ketika dipilih sebagai calon pada PRN lalu adalah antara usaha parti itu bagi menghalang amalan lompat parti. Inisiatif warisan itu jelasnya selaras dengan pembaharuan yang mahu dilaksanakan kerajaan pusat menerusi penggubalan undang-undang anti lompat parti yang dijangka dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Muhammad Syafi turut mendakwa Dr. Yusuf juga cuba mempengaruhi adun warisan yang lain untuk keluar parti dan menawarkan sejumlah wang yang banyak untuk menyertai Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.